Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okay, kita jumpa lagi dalam video tajuk ke-12. Hari ini kita tengok tajuk 12.4, iaitu mentafsir struktur dan komposisi penduduk berdasarkan piramid penduduk. Okay, apa maksud piramid penduduk ni? Okay, secara mudah dia ada bagi keterangan tak? Okay, piramid penduduk ni dia menunjukkan lapisan-lapisan umur penduduk di satu-satu negara lah. Okey, jantina dia tunjuk kumpulan umur dan juga perbezaan lelaki dengan perempuan. Dari peringkat umur dia boleh kelaskan dalam kategori muda atau kanak-kanak lah, dewasa, umur yang bekerja dan juga golongan tua. Okey, kita akan tengok 4 jenis piramid penduduk. Okey, yang pertama piramid progresif. Okey, awak boleh tengok bentuk dia, progres. Dia ada satu progresif yang mana okey, tafsiran dia ada bawah ni dah. Okey, dia bentuk piramid, betul-betul bentuk piramid yang cantik punya lah. Okey, yang mana seperti mana kita biasa tengok bentuk piramid, macam ni lah bentuk dia. Okey. Okey, struktur umur, kumpulan umur antara 0 hingga 19 adalah majoriti. Peratus golongan dewasa dan tua adalah rendah berbanding yang golongan muda lah. Okey, jangka hayat penduduk adalah rendah. Jumlah golongan tua kecil. Kadar kematian golongan tua tinggi. Okey. Jangka hayat penduduk ni rendah ni kita tengoklah kumpulan umur mungkin 80 ke atas tu adalah kecil. Okey, itu maksudnya kita boleh katakan jangka hayat penduduk rendah. Kalau di Malaysia sekitar umur 75 tahun jangka hayat. Secara puratanya rakyat kita ni hidup sehingga umur 70 tu ramai. 70 80 tu ramai. Okey. Tapi tak ramai, tapi taklah seramai macam ada setengah negara lain yang lebih tinggi jumlah dia. Okey, dari segi peratus. Okey, nisbah jantina hampir seimbang. Okey. Muda dan dewasa hampir seimbang. Peringkat tua, okey, golongan perempuan mengatasi lelaki. Okey, kebiasaannya macam itulah. Dan kalau kita tengok perhatikan pun kebanyakan lah kan. Saya tak tahulah kalau di kampung awak, tapi kalau di sekitar dengan saya ni kebanyakannya orang lelaki lebih awal meninggal dunia berbanding orang perempuan. Dan ikut piramid penduduk negara kita pun betul juga, sama macam tu juga. Yang mana jangka hayat orang lelaki ni sekitar 72 hingga 73, orang perempuan 75, kalau tak silap saya lah. Okey, maksudnya orang perempuan hidup lebih lama berbanding orang lelaki. Okey, kita tengok tafsiran graf. Graf ini berbentuk kon. Okey, awak ingat kata kunci dia kon. Menggambarkan bilangan penduduk muda yang ramai disebabkan kadar kelahiran dia tinggi. Ini berlaku di negara sedang membangun, contohnya seperti Filipina, Thailand dan negara kita. Tapak yang lebar menggambarkan golongan muda paling ramai dan diikuti oleh golongan umur dewasa. Tapak dia tengok tapak lebar maksudnya orang muda itu ramai. Kemudian dewasa dan orang tua. Puncak yang tajam, okey, ini kena ingat juga. Buku kadang-kadang suka guna ditanya pasal puncak. Puncak yang tajam menggambarkan apa? Okey, maksudnya umur tua paling sedikit disebabkan kadar kematian yang tinggi dan jangka hayat yang rendah. So, kena ingat kata kunci dia. Okey, bentuk kon. Okey, tapak yang lebar, puncak yang tajam. Okey, kemudian kita tengok bentuk peralihan atau regresif. Okey, contoh sini dia ambil di negara Singapura. Okey, kalau kita tengok sekali imbas, nampak jelas perbezaan dia berbanding yang piramid. Maksudnya golongan muda ni kecil. Okey, makin mengecil.
berbanding dewasa dan juga tua. Okey. Struktur umur dia, golongan dewasa lebih ramai daripada golongan tua dan muda. Kadar kelahiran dia rendah. Dan memang Singapura kadar kelahiran dia rendah. Kerajaan dia pun buat macam-macam cara untuk menggalakkan rakyat dia memiliki anak yang lebih ramai. Okey. Dan jangka hayat penduduk dia tinggi, iaitu melebihi 85 tahun. Golongan yang berusia 60 tahun ke atas adalah semakin meningkat. Sama juga Malaysia, kita jangka Malaysia akan beralih kepada negara tua, dipanggil istilah negara tua. Apabila lebih ramai penduduk berusia 60 tahun ke atas ni berbanding yang ada peratusan dia. Okey. Jumlah kalau di Malaysia ni golongan muda tu lebih ramai berbanding tua, tapi sampai satu ketika kita pun mungkin akan sikit lagi akan jadi macam bentuk peralihan juga atau regresif macam ni. Okay, nisbah jantina, jumlah penduduk perempuan lebih ramai daripada lelaki secara keseluruhan. Okey, graf piramid peralihan atau regresif berbentuk hampir menegak. Contoh piramidnya ialah di Singapura, hampir menegak. Dia tapak dia tu kecil, tapak piramid yang kecil menggambarkan kadar kelahiran yang rendah. Okey, kena ingat situ lah. Tapak piramid tu yang golongan paling muda lah. Bahagian tengah piramid yang melebar pula menunjukkan bahawa golongan dewasa yang produktif lebih ramai daripada golongan tua, muda dan tua. Okey. Maksudnya golongan dewasa ni ramai yang bekerja, yang boleh bekerja lah. Jadi produktif lah maksudnya pada masa ni. Okey. Kalau kita ada golongan dewasa yang ramai lah, produktif, lebih ramai. Okay, puncak yang semakin melebar menunjukkan golongan tua semakin bertambah. Itu kadar kematian yang rendah dan jangka hayat dia tinggi. Okay. Sampai umur, kalau kita tengok sini berbanding dengan contoh macam Malaysia ni Filipina kan. Tapi kita boleh tengok 65 tahun ke atas ni, kalau dibanding dengan Singapura ni memang lebih ramai. Itu sebabnya kalau di Singapura, kalau kita pencen umur 60 kan, Singapura pencen umur 65. Ada negara usia pencen dia lebih lewat daripada tu, sebabnya rakyat dia umur 65, umur 70 ni masih sihat dan boleh bekerja. Okay, sebab itulah dia tak bagi pencen awal. Tapi masalah dia, isu dia adalah isu lain pula kan. Dia orang muda ni payah nak kerja lah pula. Okey, piramid stabil. Contoh macam ni, contoh dia di Jepun. Okey, struktur umur dia hampir seimbang antara golongan muda, dewasa dan tua. Okey, tak jauh beza sangat, tak ketara sangat. Okey. Itu jangka hayat dia, kadar kelahiran dan kadar kematian dia rendah. Yang lahir tak ramai, yang mati pun tak ramai. Okay, dia hanya menggantikan. Contohnya kalau ada pasangan suami isteri, ada anak 2 orang. Okay. Itu kita tak bagi, memang untuk jangka panjang dia tak akan jadi berkembang populasi. Sebabnya dia hanya menggantikan ibu dengan ayah dia, anak 2 orang ni. Kalau untuk berkembang paling kurang kena ada 4 orang lah, barulah jumlah penduduk tu akan bertambah. Okay. Jangka hayat dia tinggi. Okay. Macam di Jepun, penduduk usia 90 tahun ke atas tu memang sangat ramai. Okay. Jangka hayat penduduk melebihi 85 tahun. Jepun antara negara yang paling jangka hayat penduduk yang paling tinggi di dunia lah. Okay. Umur 100 tahun ke atas pun ramai. Okay. Bilangan penduduk lelaki dan perempuan adalah hampir sama. Okay. Tafsiran dia, piramid stabil selalunya menggambarkan penduduk di negara maju. Contohnya seperti Sweden dan Jepun. Dia tak semua, jangan pukul rata, yang tak semua negara maju bentuk dia macam ni. Okey. Kita kena tengok satu-satu juga. Sweden dan Jepun, kalau nak ingat contoh, ingat Sweden dengan Jepun sajalah. Piramid stabil berbentuk tegak. Okey. Keadaan ini menggambarkan perbezaan penduduk mengikut kumpulan umur yang tidak ketara. Maksudnya tak ada beza sangat.
jumlah penduduk, peratusan penduduk dia tu. Okey, dia menggambarkan juga keseimbangan umur muda, dewasa dan tua. Sebahagian besar negara yang mempunyai penduduk stabil mengalami pertumbuhan penduduk sifar, iaitu zero population. Okey, kadar pertumbuhan sifar macam menggantikan sajalah macam saya bagi tahu tadi kan. Okey, ada suami isteri, anak 2 orang, itu kita panggil zero population sebab dia tidak akan bertambah lagi dah. Okey, kenapa ni boleh berlaku macam ni? Okey, amalan perancangan keluarga. Perancangan keluarga maksudnya kawal lah jumlah anak. Okey, kita nak anak 3 orang saja. Jadi 3 tahun seorang anak, 3 tahun seorang anak. Okey, itu amalan perancangan keluarga. Tahap pendidikan yang tinggi, kebanyakannya yang bekerja lah. Bekerja, jadi pendidikan tinggi, jadi bila dia pendidikan tinggi, dia lambat kahwin. Dan bila kerja, dia sibuk dengan kerja, jadi dia akan tak cenderung untuk tidak mempunyai anak yang ramai. Okey, kita tengok pula piramid terganggu. Ini jarang-jarang berlaku. Okey, boleh tengok bentuk piramid dia. Okey, tidak seimbang kerana golongan dewasa terlalu sedikit. Kadar kelahiran dan kematian tinggi. Kadar kelahiran tinggi, kadar kematian pun tinggi. Jangka hayat adalah rendah. Kalau kita tengok kat sini, okay, skala dia bandingkan Jepun ni kan, jauh sangat 65 ke atas. Jepun ni peratus dia, populasi dia memang sangat tinggi. Okay. Dia biasa negara yang mengalami peperangan atau bencana alam lah. Jangka hayat dia rendah. Bilangan golongan tua dia rendah, maksudnya jangka hayat umur yang lebih muda lah di meninggal dunia. Bilangan perempuan melebihi lelaki. Okey. Piramid terganggu disebabkan oleh faktor seperti peperangan, penyakit atau polisi kerajaan. Okey. Piramid terganggu juga tidak mempunyai bentuk yang khusus. Okey. Tiada bentuk khusus tapi konsep dia macam itulah. Maksudnya dia tidak ada pattern yang jelas. Okay. Contoh penduduk muda di negara Zimbabwe ramai menghidapi AIDS dan menyebabkan dan pelbagai jenis penyakit lain sehingga menyebabkan kadar kematian dia tinggi. Orang muda pun ramai yang mati. Dia ramai mati bukan sebab sakit tua tapi sebab penyakit, peperangan dan sebagainya lah. Okay. Dan itu saja untuk 12.4. So boleh buat nota ni. Jadi awak kena, yang peta ni piramid dia ni photostat lah. Okay. Photostat bentuk piramid ni supaya nanti awak boleh ingat bentuk-bentuk dia. Sebab ada soalan dia akan keluarkan bentuk piramid dan dia akan tanya tafsiran, lebih kepada tafsiran lah. Okay. Itu saja untuk tajuk ni 12.4. Jadi kita jumpa lagi dalam tajuk seterusnya 12.5. Okey. Ada soalan boleh tanya dalam grup. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih.